Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita kumpul dan berjumpa sekali lagi di masjid kita untuk kita sambung pengajian dan pembelajaran kita yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lalu. Daripada buku Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, di mana pada kuliah yang lalu kita dah masuk tajuk yang ke-20. Itulah mengambil harta orang lain secara batil. Aklu amwalin nas bil batil, memakan harta orang lain secara batil ataupun mengambil harta orang lain secara batil. Dan Az-Zahabi rahimahullah dalam buku ini memuatkan beberapa ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan, yang mana sebahagian daripadanya telah saya bacakan dan kongsikan dengan tuan-tuan pada kuliah yang lalu. Antaranya ialah surah Al-Baqarah ayat ke-188. This is a very important ayat. Ini adalah ayat yang paling penting sekali dalam tajuk berkenaan. Hatta dalam fiqhul muamalah al-maliyah, the sense of human dealing in term of wealth and properties, maksudnya fiqh muamalah lah, itu adalah antara ayat yang paling banyak digunakan. Ia adalah ayat yang paling asas dalam hal ehwal perhubungan sesama manusia dan muamalah mereka dari sudut harta. Walaupun masih ada ayat-ayat yang lain, of course lah, nas-nas yang lain daripada hadis-hadis Nabi SAW, tapi ayat yang paling penting ayat ni lah. Di samping ada lagi satu ayat, itulah surah An-Nisa ayat 29. Al-Baqarah 188, An-Nisa 29 ialah ayat terpenting tentang harta. Ya. Ayat tu ada beza sikit tapi ada banyak persamaan. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu min amwalin nasi litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Itu surah Al-Baqarah ayat 188. Maksudnya, dan janganlah kamu makan harta sesama kamu secara batil, secara tidak benar. Secara batil ni banyak maksudnya. Atau bila kita belajar al-amwalul muharramah, harta-harta yang haram ataupun yang dipelehi secara haram, kesemua termasuk harta-harta yang batil. Ya. Wa tudlu biha ila al-hukam, dan kamu membawa harta kamu kepada para hakim untuk mengesahkannya, supaya kamu makan harta orang lain
secara dosa. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu mengetahuinya, ya. Maksudnya kata Allah Ta'ala, jangan kamu makan atau ambil harta orang lain secara batil walaupun ia sah di sisi para hakim, walaupun bila ia dibawa ke perbicaraan hakim menyebelahi kamu, tapi kamu tahu harta tu bukan kamu punya. Kerana hakim hanya membuat keputusan berdasar kepada bukti-bukti yang dia ada, berdasar kepada saksi-saksi yang dibawa, dan boleh jadi bukti itu palsu, dan boleh jadi juga saksi berbohong. Jika kamu tahu ia bukan harta kamu, maka Allah Ta'ala kata kamu pun tak boleh ambil. Ataupun dalam arti kata lain, kita tidak boleh mengambil harta orang lain secara batil walaupun ia sah di sisi undang-undang. Tak boleh, ya. Hatta Rasulullah SAW telah memperingatkan dalam banyak hadis, antaranya hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ummu Salamah. Kata Rasulullah SAW, innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya wa qad yakunu ba'dukum alhan bihujjatihi min ba'd fa aqdi lahu ala nahwi ma asma'. Kata Nabi, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Kamu datang kepadaku membawa suatu pertikaian untuk aku selesaikan, dan kadang-kadang bukti yang kamu ada lebih baik, lebih kuat daripada orang lain. Maka aku pun membuatlah keputusan berdasarkan kepada bukti itu. Pasal aku manusia kan, aku tak tahu siapa betul siapa salah. Korang datang, korang bawa bukti, aku hanya judge based on that evidence, hanya berdasar pada bukti itu. Aku pun tak tahu siapa betul siapa salah, Nabi kata, ya? Pasal Nabi ni dia manusia, dia tak tahu benda gaib. Of course dia tak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kau benar ke kau salah ke, Nabi mana tahu, kan? Kalau orang tu boleh tahu automatically siapa yang benar siapa yang salah tanpa melihat kepada bukti, maka tak adalah sistem keadilan, tak adalah sistem mahkamah tak berfungsi lah. Sebab tu sebab tu Allah Ta'ala dia tak bagi tahu, dia tak bagi Nabi tahu pasal benda tu pun benda gaib. Mana kita boleh tahu kan siapa benar siapa salah? Of course lah yang adalah hati-hati manusia, benda gaib kan, mana orang lain tahu, Allah je tahu. Jadi Nabi kata aku pun tak tahu, aku hanya lihat kepada bukti-bukti yang ada, ya. Faman qadaita lahu min haqqi akhihi syai'an la ya'khudhu fa innahu qadaitu lahu qit'atan minan nar. Maka Nabi kata, jika aku membuat keputusan yang menyebelahi kamu dengan bukti-bukti yang kamu ada, sedangkan kamu tahu itu bukan harta kamu, maka janganlah kamu mengambilnya. Kerana keputusan yang aku beri ini ialah satu potongan daripada api neraka, ya. Jadi samalah dengan hadis ini dengan ayat yang telah saya baca. Jangan kamu makan harta jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil walaupun ia sah di sisi para hakim, walaupun ia sah di sisi undang-undang, walaupun ada hitam putihnya, tapi kita tahu dia bukan kita punya. Ada berlaku. Ada orang mak dia dah jual tanah pada fulan bin si fulan, nama tak tukar lagi. Tiba-tiba fulan bin si fulan tu balik Indonesia, tak rata-rata nak pergi cari kat mana. Mak dia pun dah meninggal. Akhirnya harta itu dibahagikan secara faraid, bagi ya. Tapi kita tahu mak kita dah jual, cuma tak tukar nama saja. Inilah maksud Allah Subhanahu Wa Taala lah, kotak-kotak macam ni lah. Dari sudut undang-undang memang sah lah pasal mak kita punya, of course lah kita faraid kan. Tapi pasal apa dulu masa bagi tak buka mulut? Kalau buka mulut kat pejabat tanah nanti masalah, kita tak dapat lah.
Dan tanah tu dah dibahagikan, dah buat rumah sewa. Macam mana tu? Ada orang tanya saya, dekat dengan kita kan? Saya kata saya tidak tahu, tapi kita tak boleh ambil harta tu. Dan sebenarnya daripada dulu lagi tak boleh difaraikan. Jabat tanah kalau kita tak bagi tahu, dia pun tak tahu. Pasal mulut ke mulut kan. Hukum syarak ni dia kira, dia tak perlu hitam putih. Ada dokumentasi lagi bagus, tapi kalau tak ada, dia sah. Jadi apa nak buat? Tak boleh ya, kan? Dia buat rumah sewa, tiap-tiap bulan kutip sewa. Sebenarnya dalam duit sewa yang dia kutip tu ada hak si tuan tanah. Habis itu macam mana? Maka dikira memakan harta yang haram. Dan kalau kita ikut hukum Islam yang betul, dia boleh ambil dia punya modal rumah tu saja. Lebih tu tuan tanah punya. Kerana Islam menjaga hak tuan tanah daripada dulu lagi. Kita tanam pokok kat tanah orang. Sebenarnya Nabi kata kita tak boleh ambil hasil. Kalau boleh ambil pun modal pokok kita je. Lebih tu tuan tanah punya. Ya. Man zara'a fi ardi qaumin bighairi iznihim laisa lahu minaz zar'i syai'an. Laisa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu. Ya. Dalam hadis Abi Daud daripada Rafi' bin Khudish, Nabi kata siapa-siapa yang tanam pokok di atas tanah orang lain, dia tidak berhak ke atas pokok itu walau sedikit pun. Yang dia boleh ambil hanya nafkahnya sahaja. Modal pokok tu dia boleh ambil. Lebih tu tuan tanah punya. Kita tanam pokok sawit kan contohnya, tanah orang, kita jual sawit, yang kita boleh ambil modal sawit kita je. Contoh jual sawit RM500, modal sawit kita RM200, lagi RM300 tuan tanah punya. Tuan tanah tak buat apa pun Ustaz. Memang dia tak buat apa, tapi sebab tanah tu dia punya, maka hasil yang ada dalam tanah tu pun dia punya. Sama lah konteks rumah sewa tu pun. Patut dia boleh ambil sewa tu, modal rumah dia je. Agak-agak berapa? Lebih tu tuan tanah punya. Lagi nanya. Kalau kita makan belaka, duk makan benda haram every month. Kita makan, bagi anak makan, bagi bini makan. Sebab itu Islam bukan hanya mementingkan keagamaan dari sudut peribadatan semata-mata, spiritual, tapi harta juga. Ya. Jadi Allah Ta'ala kata, walaupun hakim menyebahi kamu, kalau kamu tahu ia bukan harta kamu, maka yang kamu ambil. Nabi sendiri pun pesan, kalau aku ada bagi kepada kamu hak orang lain, kamu jangan ambil, kerana aku hanya membuat keputusan berdasar kepada bukti yang aku tengok. Aku pun tak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, kerana aku manusia biasa. Tapi kamu lebih tahu. Jadi jangan ambil harta orang punya. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, ayat ni pun saya dah baca. Surah Fatir ayat 82. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Kata Allah, balasan ke atas orang yang menzalimi manusia yang lain. Menzalimi manusia yang lain, antaranya ambil harta orang, tu zalim juga. Malah antara zalim yang besar, kerana ia akan merosakkan masyarakat. Ya. Sebab itu kalau kita lihat dalam Islam, perkara yang boleh merosakkan masyarakat sebahagian besarnya ada dalam fiqhul jinayah, the science of crime. Ya. Tapi dalam soal-soal ibadah-ibadah yang lain tak ada dalam hudud. Ya ada semayang saja. Kan? Tak semayang bunuh. Dalam hudud punya section. Tapi lain-lain tak ada. Ya. Kita tak puasa, kena qada lah. Mungkin kena bayar fidyah. Ya. Tapi tak dihukumkan dengan hukum jenayah Islam. Adalah takzir. Mungkin boleh dipenjarakan, boleh, ya. Tapi ia berdasar kepada keputusan para hakim.
Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran, orang tak puasa kamu kena penjara, tak ada. Orang tak puasa kamu kena begitu, kamu kena begini, tak ada. Ya. Dan begitulah dah hak ibadah yang lain. Tapi kalau curi harta orang, potong tangan. Asariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nakalam minallah jaza'an bima kasaba. Ya. Kalau curi nak potong tangan. Macam lah kan. Kalau berzina kena rotan, kena rejam. Kalau menyambung di tengah jalan kena potong tangan dan kaki secara bersilang. Kalau ambil harta, kalau bunuh orang kena bunuh balik dengan cara yang menyeksakan. Nabi SAW pernah membutakan mata beberapa orang daripada Bani Urainah kerana dia membunuh seorang pengembala unta. Nabi butakan mata mereka, Nabi buang daripada pasir, mati dalam keadaan kelaparan. Ya. Kalau ikut dalam Quran, Allah Ta'ala suruh salib. Bukan salib, Allah Ta'ala suruh potong secara bersilang kaki tangan kalau ambil harta. Kalau dia bunuh orang juga, potong kaki tangan bersilang, lepas tu bunuh pula. Ataupun boleh tinggalkan di tengah hutan, boleh. Ya. Mana beri hukuman yang berat kepada orang yang telah merosakkan orang lain, membunuh orang lain. Jadi nak cerita hukum yang melibatkan sociality, kemasyarakatan, dia agak berat. Tuan-tuan tumbuk saya, pum, patah gigi saya sebatang. Agak-agak berapa tuan-tuan kena bayar kat saya? How much? You need to pray. You need to pray for me. Kalau you patahkan saya punya gigi sebatang, berapa? Agak-agak 1,000, 2,000. As-sinnu bis-sinni khamsun minal ibin. Ya. Gigi dengan gigi papasannya ialah 5 ekor unta. Hadis Abi Daud daripada Ibnu Abbas. Bila kita belajar dalam fiqhul hudud, dalam bab kita merosakkan tubuh badan orang lain, tak bunuh, bunuh lain section kisos. Ini section ba'diyah ni. Ada butakan mata, sebelah mata berapa, dua belah mata berapa, mulut pula, gigi, telinga sebelah berapa, dua belah berapa, kaki sebelah berapa, dua belah berapa, tangan sebelah berapa, dua belah berapa, luka pula ada macam-macam. Ada luka bahagian luar saja, luka kat kulit, ada luka yang nampak isi, ada luka yang nampak tulang, ada luka yang sampai tulang tu patah, nampak tulang sumsum, lain-lain belakang tu dia tu. Tapi hak paling simple, gigi patah, pun orang tumbuk kita gigi patah, cabut, berdarah. Agak-agak berapa? As-sinnu bis-sinni khamsun minal ibil. Papasan dia ataupun dia ialah 5 ekor unta. Jika seseorang itu mematahkan gigi orang lain tanpa apa-apa masalah, kan, bergaduh sikit lah, dia tumbuk kawan tu, patah gigi, bayar 5 ekor unta. Agak-agak satu unta berapa ribu sekarang ni? 5,000 10 tahun lepas 7,000. Unta kecil lah. 10,000. 10 kali 5 50,000. Ya. Tuan-tuan tumbuk saya, patah gigi saya sebatang, saya report kat qadi, cek punya cek, saya tak ada salah apa, ataupun saya buat salah sikit aja, tuan-tuan yang lebih-lebih tumbuk saya, tuan-tuan kena bayar kat saya RM50,000, sama dengan 5 ekor unta. Sekarang lah, lagi 10 tahun lagi mahal, unta lagi naik. Sebenarnya saya boleh tumbuk tuan-tuan balik, saya boleh 2 pilihan, saya boleh 3 pilihan. Saya boleh tumbuk tuan-tuan balik sampai patah gigi juga, ataupun saya boleh ambil papasan daripada tuan-tuan 5 ekor unta, ataupun saya boleh maafkan sahaja. Saya tumbuk tuan-tuan balik, tak payahlah, rugi.
Baik saya ambil pampasan, saya dapat duit. Kalau saya pergi pasang balik gigi palsu, dapat berapa ringgit je kos dia kan. Pasang gigi dalam RM200 je. Luka bengkak sikit, makanlah pil ubat sakit, tahan sakit, berapa ringgit. Kita tak boleh makan pil tahan sakit. Orang kata haram makan pil tahan sakit Allah Ta'ala dah bagi sakit, makan pil tahan sakit haram, dia kata tu, masuk neraka nanti kan. Ubat tahan sakit berapa sen. Pasang gigi palsu berapa ringgit, dapat RM50,000. Kaya ha? Mahalnya, memang mahal, kerana kamu telah menzalimi orang lain. Kamu dah patahkan gigi saya, kamu dah sakiti saya. Memang mula-mula patah gigi, kalau saya repeat balik tak kenanya. Jadi dengan sebab ia boleh menjejaskan kehidupan bermasyarakat. Mula-mula patah gigi, lepas tu dia repeat balik, pecah kepala kawan tu. Lepas ni repeat balik, bunuh kawan tu. Jadi dia akan membawa kesan yang lebih buruk. Sebab tu awal-awal lagi Islam cut. Walaupun kesalahan yang kecil, dia punya pampasan besar. Kalau 5 ekor unta pun besar tuan-tuan, tak semua orang boleh beli. Walau seekor unta, walaupun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal seekor unta ni dah kira mahal. Orang yang ada duit dan kaya saja yang boleh memilikinya. Orang miskin takkan ada unta punya dulu. Sebab itu jika undang-undang dan peraturan seumpama ini dikuat-kuasakan, saya ingat takkan ada orang yang berani tumbuk orang lain sehingga patah giginya. Siapa nak bayar 5 ekor unta kan? Jadi dia akan fikir 10 kali ya? Dan dia takkan melakukannya. Itu tujuan hukum Islam ni. Dia bukan nak menghukum sangat, tapi dia nak menghalang daripada manusia lain cross the line ya? Menggugat akan keharmonian manusia yang lain, atau khususnya merosakkan kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Jadi bab masyarakat ni Islam jaga. Islam jaga sociality in some circumstances more than individuality. Islam jaga masyarakat ni lebih baik daripada menjaga individu. Individu ni kadang-kadang boleh settle je, tapi masyarakat Islam dia berat ya? Sama pun dalam kes ni. Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang menzalimi orang lain, tak kisahlah menzalimi tubuh badan dia, menzalimi harta dia, di samping hukuman yang berat yang Allah Ta'ala letakkan dalam section atau animal hudud, esok-esok Allah Ta'ala akan bagi apa? Wa yabghuna fil ardi bighairil haq, dia buat benda yang tak elok di atas muka bumi. Ulaika lahum azabun alim, esok pada hari kiamat mereka akan menimpa azab yang pedih ya? Jadi kalau kat dunia pun Allah Ta'ala dah bagi hukuman yang berat, sampai kalau patah gigi pun kena bayar 5 ekor unta. Begitulah pada hari kiamat Allah Ta'ala akan menyediakan azab yang teramat pedih kepada orang-orang yang menzalimi orang lain, baik dirinya, baik hartanya, baik kehormatannya bahkan ya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah bermakna ayat Quran dalam surah yang sama, surah Fatir ayat 8, waz-zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Maksudnya orang-orang yang zalim tiadalah bagi mereka itu pelindung. Wali ni makna pelindung, pembantu ya, wala nasir, dan juga penolong. Maksudnya orang-orang yang zalim khusus pada hari kiamat nanti tidak akan ada sesiapa yang dapat membantunya. Malahum min waliyyin wala nasir, jika Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosanya, which is agak sukar, kerana kalau dosa kita dengan Tuhan senang, Allah Ta'ala boleh ampun pada bila-bila masa. Tapi kalau dosa berkait dengan zalim pada orang, tidak gugur. Dan kalau Allah Ta'ala mengampunkan sekalipun, kita masih wajib meminta keampunan daripada orang yang kita zaliminya. Sebab itu An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin
Kalau dosa kita dengan Tuhan, syarat dia 3 saja. Berhenti daripada melakukan kejahatan itu, menyesal dan beristighfar kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berazam untuk tidak melakukannya lagi. Itu rukun taubat jika kita dengan Allah. Tetap semaya, tetap puasa. Tapi kalau kita ada zalim pada orang, tambah satu lagi. Itulah kita menyelesaikan dengan orang yang kita zalimi. Fa in kana mala raddahu ilai. Jika kita pernah ambil harta orang, maka wajib kita mengembalikannya. Tak ada rukhsah, tak ada kelonggaran, tak ada kauzuran. Hatta kalau orang yang bukan Islam masuk Islam sekalipun, masa dia buat benda tu zaman dia tidak Muslim, zaman dia kafir, dia masih wajib mengembalikan harta berkenaan. Ya, orang lain gugur. Orang bukan Islam, bila dia masuk Islam, dia macam kain putih, tak ada dosa. Everything has been clear, semua dah settle. Yang tak settle dia dengan manusia lain. Dulu masa dia kafir, dia ada curi duit orang, dia mesti kembalikan. Dulu masa dia kafir, dia ada makan riba, dia kena kembalikan. Dulu dia ada mengata orang, dia masih wajib meminta maaf daripadanya. Kalau harta dia wajib kembalikan. Tapi kalau dia dengan Tuhan, okey. Dulu masa kafir dia tak semayang, dia tak payah kotor. Dulu masa dia kafir, dia orang kaya, bilioner, dia tak pernah bayar zakat. Nak bayar buat apa, dia orang kafir. Kalau bayar pun tidak sah. Tapi kalau dia nak bayar, kita boleh ambil. Tapi tak cerdik dah dia kan, nak bayar buat apa, aku tak wajib. Dia bayar cukai je lah kat kerajaan, tapi zakat dia tak bayar. Tak tahu kot ada kot. Mungkin kat Perlis ada lah kot. Perlis bab zakat ni dia open sikit. Bab dia pun bagi zakat kepada non-Muslim. Mungkin ada orang non-Muslim nak bagi zakat kat dia, mungkin. Saya nak bayar jugalah zakat saya. Awak non-Muslim tak ada zakat. Tak apalah, saya nak bayar juga, kira lah macam mana pun. Ambil ya. Mungkin tak masuk dalam slot zakat, taklah baitul mal. Ya. Dulu masa dia kafir, dia kerja di kilang arak, duit dia terus jadi halal, dia tak payah wajib buat pembersihan. Kita tak, kita wajib selesaikan, tak boleh ambil. Tapi orang bukan Islam, dia ataupun memang dia buat arak, kerja dia buat arak, jual arak. Saya dah masuk Islam ni, macam mana dengan harta saya dulu ya? Hasil saya dulu hasil haram ni. Hasil haram ni masa awak dah masuk Islam. Masa awak bukan Islam dulu, awak minum arak, tak haram bagi awak kan? Tak. Jadi duit tu dah jadi halal. Ya. Untung orang bukan Islam masuk Islam, tuan. Dosa dia dengan Tuhan diampunkan. Kalau dia ada buat benda-benda haram dari sudut harta, dimaafkan, melainkan kalau melibatkan orang lain. Kalau dia tak melibatkan orang lain, tak apa. Dulu masa dia bukan Muslim, dia pelacur umpamanya, dia pelacur contoh, jadi hasil dia dapat confirm lah haram. Tapi duit tu bila dia masuk Islam, dia tak wajib dibersihkan. Duit tu macam jadi halal lah, dia boleh guna. Sebab tu Nabi SAW bila orang Yahudi, orang Kristian masuk Islam, Nabi tak pernah tanya harta mereka, kau dah masuk Islam ni, harta kau dulu macam mana? Tak. Harta mereka adalah harta mereka. Melainkan jika ia melibatkan orang lain, ia wajib dikembalikan. Tapi jika harta itu tak melibatkan siapa-siapa, walaupun ia bersumberkan daripada sumber yang haram, maka ia telah menjadi halal untuk dirinya. Dia boleh guna, dia boleh makan dan seumpama. Jadi Allah Ta'ala beri kelonggaran yang besar. Kalau harta orang bukan Islam, wajib dibersihkan bila dia masuk Islam. Siapa nak masuk Islam? Ya, kan? Ia satu keluasan. Baik. Jadi kata An-Nawawi, fa in kana mala raddahu ilaih. Kalau dia melibatkan harta, mesti dikembalikan kepada orang yang dia zalimi. Dia menipu, dia mencuri, apa-apa lah ya. Fa in kana qad iktabahu fastahallahu minhu. Dan kalau dia pernah mengumpat atau mengata atau seumpamanya, maka ia wajib memohon ampun daripadanya.
Jadi tambah satu syarat lagi, tambah satu rukun lagi. Itulah dia menyelesaikan dengan orang yang dia zalimi. Sebab tu Allah Ta'ala kata, orang yang zalim pada hari kiamat tidak ada pembantu atau penolongnya pada hari kiamat. Allah Ta'ala telah menjanjikan azab kepadanya, maka tidak ada siapa yang boleh membantunya. Ya. Kemudian beliau atau Az-Zahabi bawa mari beberapa hadis Nabi, antaranya az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Hadis ini hadis Bukhari daripada Jabir. Kata Nabi, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu akan zalim, kerana kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Sebab itu bila Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bila dihantar Muaz bin Jabal pergi ke Yaman, antara yang beliau atau baginda pesan kepada Muaz, beberapa perkara yang penting. Pertama ialah mengajak mereka supaya bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ajak mereka kepada tauhid. Itu nombor satu. Fa innaka ta'ti qauman hum ahlu kitab fa awwal falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Kamu ni nak mendatangi ahli kitab, orang Yahudi dan orang Kristian, maka perkara pertama yang perlu kamu ajak mereka ialah mentauhidkan Allah, syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa in ata'u li zalik, kalau depa dah masuk Islam, fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawat fi yaumin wa lailah, baru kamu beritahu mereka wajib solat 5 kali sehari semalam. Awal-awal ajak syahadah dulu, after that baru beritahu tentang solat. Fa in ata'u li zalik fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim zakat amwalihim tu'khaz min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kalau mereka dah solat, baru pula ajar tentang zakat. Beritahu mereka bahawa Allah Ta'ala mewajibkan zakat daripada harta mereka, diambil daripada orang yang kaya, diberikan kepada orang yang miskin. Ya. Kemudian ujung tu Nabi kata, wattaquz zulma, ataupun setengah riwayat wa iyyaka waz-zulma, kamu jangan sesekali zalim. Ataupun setengah riwayat wattaqu da'watal mazlum, kamu jangan zalim dan kamu kena takut akan doa orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, kerana doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Orang mengata kita atau memfitnah kita dalam keadaan kita tak buat, tiba-tiba dia angkat tangan pada Allah, wahai Allah, kamu balas fulan bin si fulan, dia mengata kat aku sangat ni. Nanya. Ha? Ataupun kita tipu orang tu minta dengan Allah doa, maka amat-amat dikhawatiri dia akan ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana apa yang didoakan oleh orang yang dizalimi. Ya. Itu amat penting sekali. Dia tak doa tak apa, takut dia doa. Ya. Kerana dalam banyak-banyak pesanan hak Nabi pesan kepada Muaz hak tu, kamu jangan zalim pada orang. Dia pergi nak jadi pemimpin, nak jadi gubernur, nak jadi raisud daulah, the head of the country. Dalam banyak-banyak hak Nabi pesan hak tu, jangan zalim kat orang. Ya. Lain-lain tu dia boleh buat sendiri, dia boleh belajar sendiri how to manage a country. Tapi yang paling penting Nabi kata jangan zalim pada orang. Sebab bila menjadi pemimpin, dia adalah orang yang berkuasa, dia ada kekuasaan, takut-takut dia akan menzalimi orang lain. Hak tu Nabi takut. That's why Nabi peringat hak tu dulu. Ya. Baik, kemudian Az-Zahabi buat mari hadis lagi. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah daripada Sa'id bin Zaid, di mana kata baginda, manik tata'a shibran minal ardi bighairi haqqin tawaqahu Allahu yaumal qiyamah ila sab'i ardin. Sesiapa yang mengambil tanah orang lain
walaupun sejengkal, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan benam tanya ke dalam 7 lapisan bumi. Ya, siapa-siapa yang ambil tanah orang sejengkal, esok-esok Allah Ta'ala akan benamkan dia dalam bumi 7 lapis. Kalau ambil jengkal, kalau ambil 2 jengkal kalau ambil 3 jengkal, ambil berjengkal-jengkal, maka lebih teruklah balasannya di nanti. Ya. Dan ini berlaku, tuan. Ada orang mengadu dengan saya, jiran dia buat rumah pagar masuk dalam tanah dia, sedepa. Mungkin dia tak tahu kot. Yalah, kadang-kadang kita nak ukur tanah kita, nak tengok geran, kadang-kadang kita tak reti, kita panggil orang mari, nak panggil orang mari kena bayar. Saya panggil orang mari ukur surau hari tu pun kena bayar 1,200 7 tahun lepas. Mari ukur je, tapak nak buat surau tu. Jadi kita agak-agak je lah. Saya panggil orang mari ukur lah, dah masuk di tanah kawan. Bila tengok lagi geran balik, tuan, masuk dalam tanah. Dia pun cakap lah, dah masuk tanah aku, kau buat pagar ni. Dia pun buat tak reti, mati. Jadi tanah bagi kat anak-anak. Jadi dia jumpa saya, Ustaz, wajib tak saya bagi tahu anak-anak dia yang mana tanah ni dah masuk sedepa lebih tanah saya? Allah, sedepa tu biar je lah. Tak, saya tak kata macam tu. Saya kata kena bagi tahu. Bagi tahu dia. Kemudian buatlah perdamaian. So dia bayar sikit ke, takkan nak pergi buat langgaran kot, betul tak? Sikit je. Buatlah, suruhlah dia bayar 2,000, 3,000. Kan? Tapi kena beritahu lah. Kena beritahu. Yang bagi tahu dulu bapak dia dah meninggal, biarlah bagi tahu anak dia pula. Kalau boleh, offerkan terus. Tanah bapak awak dulu ni dah masuk tanah saya, sedepa. Kita kira mudah-mudah lah, bayar kat saya 2,000. Okey. Tapi kalau dia tak buat, tak reti juga, tak boleh buat apalah kan. Tapi wajib diselesaikan. Sedepa tu dah kira banyak tu, pasal Nabi kata sejengkal. Ya. Kita pun samalah, kalau ada ambil tanah sesiapa, maka pulangkan walaupun sedikit. Ia satu perkara yang amat besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sejengkal je kot, takkan nak kena benam dalam 7 lapis bumi kot. Yes. Ya, macam tadilah, sebatang gigi kot, takkan nak kena bayar sampai RM50,000. Ya. Betapa Islam menjaga akan hak-hak sesama muslim atau sesama manusia. Ya. Supaya kita tidak langgar antara satu dengan yang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi berkata, man iqtata'a haqqam ri'in muslim bi yaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar. Wa qila ya Rasulullah wa in kana yasiran, faqala an-nabi wa in kana qadiban min arad. Saya kalau baca hadis ni nak menangis ni. Ya. Nabi kata, siapa-siapa yang mengambil harta orang lain, maka Allah Ta'ala mewajibkan ke atasnya neraka. Maka sahabat bertanya, walaupun sedikit wahai Nabi? Nabi kata, walaupun sedikit, walaupun kamu sekadar mengambil sebatang kayu sugi. Arak ni kayu sugi zaman dulu. Dulu-dulu orang sugi pakai kayu, pakai ud. Zaman hari ni orang sugi pakai beru gigi. Siwak juga sama je. Siwak ni boleh dengan apa saja. Kontak klasik pakai kayu. Itu alat yang digunakan pada zaman dulu. Zaman hari ni orang guna beru gigi. Yang kata gosok gigi pakai beru gigi tak sunnah pula. Tuan-tuan, kita kalau nak siwak pakai kayu sugi ya, jangan pakai beru gigi. Pasal beru gigi ni orang Yahudi buat. Pakai kayu sugi lah dapat pahala. Siwak pada pembersihan mulut ya, bukan pada kayu. Ya, siwak dengan apa saja dia is okey. Sama saja. Ya. Jadi Nabi kata, kalau kamu ada ambil siwak orang lain, maka wajib bagi kamu masuk neraka. Sebatang kayu siwak berapa ringgit? RM2.5. Ya. Azan tu. Okey. Bismillah.
Ada soalan tak? Ada soalan boleh mari tanya. Jadi after this saya jawab. Ya. Imam tak ada. Tadi imam lain kan? Imam ni tadi. Imamnya tu tak ada. Oh, gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matul Ghani Sunni, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu adalah satu kesalahan. Okey, baik. Ada nak tanya apa-apa ke? Ada soalan ke? Kalau ada boleh mari tanya. Jadi Nabi kata tak boleh mengambil harta orang lain walaupun sedikit, walaupun sekadar sebatang kayu siwak atau kayu sugi, walau kana qadiban min araq. Arak-arak ni ialah kayu sugi ya, yang digunakan oleh Rasulullah SAW pada zaman baginda ya. Jadilah konteks hari ni sebatang berus gigi ya, berus gigi RM2 ya. Kalau hak branded sikit RM10. Betul tak? Ya, RM10 kecil tuan. Nak beli seekor ayam tak boleh sekarang ni. Kecil tak kecil. Kau ambil orang lain punya hak. Ya. Sebab itu kalau kita pernah terambil atau seumpamanya, wajib kita mengembalikan walaupun sudah berpuluh tahun ya, walaupun dah lama, maka perlu diselesaikan.
Kemudian dia bawa mari juga hadis Nabi SAW yang penting juga, itulah hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim, dan juga daripada Abdullah bin Syarik dalam Sunan At-Tirmizi dan Abi Dawud rahimahullahu taala, di mana kata baginda, matlul ghaniyyi zulmun, menangguh-nangguh atau menunda-nunda untuk membayar hutang bagi orang yang mampu adalah satu kezaliman. Bukan tak nak bayar, tangguh bayar. Tak nak bayar, teruk lah. Ini dia tangguh saja. Patut-patut dia janji 2 bulan, tiba-tiba dia tak bayar saja-saja. Kadang-kadang dia mampu. Maka kata Rasulullah SAW, ia adalah satu kezaliman juga, dan dia berdosa. Bila sebut zalim ni berdosa lah. Jauh sekali lah kalau dia memang tidak ingin membayar hutang yang telah dilakukannya. Ya, banyak orang kita berhutang. Berhutang dengan bank mungkin tak ada isu, walaupun ada isu juga. Lebih-lebih lagi kalau kita berhutang secara persendirian. Sebab itu bila kita belajar dalam babul wasiyah, bab wasiat, sebenarnya wasiat ni tuan-tuan tidak wajib untuk dilakukan, dan tidak wajib juga untuk dilunaskan, melainkan satu wasiat saja. Itulah wasiat hutang untuk kita lunaskan bila kita tiada, terutama hutang-hutang yang tidak ada perjanjian-perjanjian tertentu, hutang-hutang yang tidak ada hitam putih, hutang-hutang kita dengan kawan. Ni wajib wasiat. Kita wajib bagi tahu bini kita, aku kalau mati nanti, hutang aku dengan haji fulan bin si fulan tu kamu kena clearkan dulu sebelum dibuat benda-benda yang lain. Mati petang ni bayar terus. Kena cakap macam tu, wajib tu. Ya. Dan sama juga bila seseorang itu mati, kita tengok dalam list dia mungkin ada 10 benda yang dia wasiatkan. 9 tu wasiat yang tak bersabit dengan hutang, ada 1 wasiat bersabit dengan hutang. Hak bersabit dengan hutang tu wajib ditunaikan, hak lain tu belum tentu lagi. Member saya baru meninggal 2 minggu yang lalu, umur muda lagi, tua sikit pada saya, kena heart attack. Tua sehat, badan sasa, tak pernah masuk hospital, Panadol pun tak pernah makan. Alih-alih pukul 4:30 pagi meninggal, heart attack, one shot mau. Heart attack ni tuan-tuan, kalau dia datang sakit okey lagi tu. Kalau dia betul-betul heart attack, tak ada sakit macam tu, tahu-tahu tumbang je, gerbung, dah lost. Macam tu lah. Jadi saya pun pergilah menguruskan jenazahnya sini saja di Kuang. Saya pun telefon lah dengan kawan yang kenal kat Masjid Kuang tu kan, yang menguruskan jenazah haji, siapa nama tu, saya pun mengajar kat Masjid Kuang. Jadi kebetulan saya bolehlah membantu ya. Dia pun dah pesan kat isteri dia, kalau saya mati, orang pertama yang awak kena bagi tahu Ustaz Hasan. Jadi saya pun dah diberitahu pukul 4:30 pagi. Isteri dia kata, Ustaz nak bagi tahu Man dah meninggal. Dia dah pesan pada saya, kalau dia mati, orang pertama yang saya kena bagi tahu ialah Ustaz. Jadi kita pun tak belengah lah, terus pergi. Jadi nak uruskanlah jenazah ni. Isteri saya pesan, isteri dia beritahu saya, kata Ustaz, Ma wasiat kalau dia mati suruh tanam dekat Gombak. Saya kata buat apa nak tanam kat Gombak? Siapa ada kat Gombak? Keluarga dia dekat Perak. Dia kata keluarga isteri dia banyak ditanam di Gombak. Saya kata tak payah, tanam saja di Kuang. Bila dia balik daripada hospital, saya ingat dalam masa sejam atau 2 jam terus boleh dikebumikan. Tapi kalau kat Gombak, siapa nak uruskan di sana? Saya pun tak kenal siapa-siapa. Nak pergi Gombak petang-petang jam lagi. Silat-silat hari ni tak boleh ke bumi, esok baru ke bumi, lambat. Jadi saya kata ke bumi sini je. Jadi dia dah wasiat tu, suruh tanam sana. Pasal apa saya tak ikut? Kerana menunaikan wasiat seumpama itu tidak wajib. Kena tengok kemaslahatannya macam mana. Kalau mudah, okey, jalan. Tapi kalau menyusahkan, saya ikut. Kerana wasiat hak wajib ni wasiat harta saja. Aku mati, harta ni pergi ke sana, harta ni pergi ke sini, ataupun hutang, itu yang wajib. Lain-lain itu tak wajib. Kan?
Tapi kalau boleh buat, boleh, okey je. Tapi kalau ada keperluan-keperluan tertentu, okey je. Tapi tak wajib ditunaikan. Jauhlah kalau dia wasiat benda pelik-pelik kan. Tak payah kita nak tunaikan. Pasal kadang orang nak mati ni, kadang-kadang dia tahu dia nak mati, dia wasiat macam-macam. Betul tak? Macam dululah ada orang cerita, mak dia wasiat kalau mak dia mati, suruh dia kahwin dengan Siti Nurhaliza. Tak nanya nak pergi cari Siti Nurhaliza nak kahwin, kan? Tu wasiat orang nak mati. Biasalah orang ada nak mati ni, dia wasiat macam-macam. Tapi nak cerita begitu ya. Dan menanggung-nanggung hutang bagi orang yang berhutang dalam keadaan dia mampu ada satu kezaliman. Tangguh saja. Kalau tak nak bayar, saya tak tahulah. Bukan sekadar zalim, lebih daripada itu, dan memang berdosa besar. Dan Rasulullah SAW tidak mahu mensolatkan orang yang mati dalam keadaan ada hutang. Ya. Dari satu bab yang besar. Sebab itu dalam muamalah memang ada bab hutang, babul qard, bab pinjam duit. Dalam syarak ni ada 3 pinjam. Pinjam barang, pinjam duit, pinjam haiwan. Pinjam barang dipanggil ariyah. Ada dalam Islam babul ariyah. Pinjam duit dipanggil babul qard, hutang duit dipanggil babul qard. Dan satu lagi pinjam haiwan dipanggil babul manihah. Pinjam barang dengan pinjam haiwan ni biasa tak ada masalah sangat. Tapi pinjam duit dia merupakan satu bab yang besar. Sebab itu dia ada dalam fiqhul muamalah, dalam babul qard, bab pinjam duit lah, bab hutang. Dan dalam banyak-banyak fiqh muamalah, bab yang saya paling suka mengajar ialah bab hutang. Ya, hutang dengan bank tu hutang juga kan. Ni hutang-hutang kita yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Ya, mudah-mudahan. Dan jika kita ada hutang, tuan-tuan minta diselesaikan lah ya. Kalau kita tak boleh nak selesaikan, maka kita wajib wasiatkan supaya ia dapat diselesaikan tak kala kita meninggal dunia. Ya. Itu amat penting sekali. Ya. Mudah-mudahan. Jadi setakat itu dulu untuk malam ini. Aku qauli hadza, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.